Hari ni kita sudah keluarkan bukti. Wallahi saya undi PAS. Nak cerita apa lagi? Kita lihat bagaimana mereka ini menjanjikan RM350 last kali bagi RM100. Dan lebih Dahlah rasuah, tipu. Dahlah rasuah, dahlah tipu. Okay. Betul tak? Malah dimaki pula. Kita tengok tadi kenyataan yang dikeluarkan oleh Sanusi. Ini Menteri Besar PAS. Dia kata RM50, RM100, RM200 pun nak berkira. Persoalan dia, kenapa kamu tergamak merasuah anak bangsa kita sendiri? Persoalan kedua, kenapa kamu tipu? Janji bagi RM300, bagilah RM300. Tipu lagi. Dahlah kamu merasuah, dan kemudian merasuah pula tu ada kemungkinan besar dengan duit haram lagi. Sama ada datang daripada 900 bilion ke, sama ada datang daripada duit judi ke. Pokoknya duit ini mesti duit haram. Sebab apa? Tak mungkin PAS dengan tim Melo dia tu boleh membiayai kos pilihan raya yang begitu tinggi jumlah dia. Tak, yang lebih tu bagi 100 komisen, Pak Haji pakai komisen. Itu kita tak tahulah. Kan? Okey, Dok. Ada yang mengatakan tu usia remaja pengundi ni seperti naik roller coaster, Dok. Naik turun kan, yang perlukan bimbingan ibu bapa masyarakat sendiri. Setengah tu duit poket Datuk sebut tadi pun ibu bapa yang bagi. Ada setengah yang cakap seluar dalam pun mak ayah yang bagi ni. Apakah statement ini benar kepada suasana yang sedang berlaku sekarang ni? Seperti yang Datuk simpulkan. Memang tidak dapat dinafikan. Selain daripada sogokan, selain daripada fitnah-fitnah yang mengatakan bahawa kalau undi BN, Datuk Zahid akan jadi Perdana Menteri. Ada pula fitnah lagi mengatakan kalau undi BN, Anwar akan jadi Perdana Menteri. Cuba bayangkan, kalau undi Barisan Nasional boleh bentuk kerajaan, boleh memerintah. Worst case scenario pun Datuk Zahid lah Perdana Menteri. Kalau tak diberikan kepada Datuk Seri Ismail Sabri pun, poster boy kita. Betul tak? Worst case scenario Datuk Zahid jadi Perdana Menteri. Mana datang logiknya Anwar Ibrahim pula yang menjadi Perdana Menteri? Kita dah cakap dah sebelum pilihan raya lagi. Jangan undi tu undi berbelah bagi. Kalau nak undi, biarlah undi parti yang boleh membentuk kerajaan. Kalau nak undi sama ada BN atau Pakatan Harapan. Pilih salah satu. Kalau undi tengah-tengah, undi Perikatan Nasional atau GTA, tiba-tiba ramai pula yang undi tengah-tengah. Last kali saya cakap, Anwar yang akan jadi Perdana Menteri. Sekarang dah terbukti benda ni betul-betul terjadi. Dan kita tak nafikan juga, selain daripada masalah sogokan wang ringgit, masalah fitnah-fitnah yang macam tadi, satu lagi aspek ialah ketidakmatangan dan ketidakfahaman anak-anak muda ni. Sehingga kan ada nenek-nenek, mak bapak yang macam tadi Saudara Rafi cakap, Datuk Rafi cakap tadi, memang betul. Ada yang beritahu dengan saya, dia tanya dengan cucu-cucu dia, kan. Cucu-cucu dia nak undi siapa, kan. Dia kata kali ni macam ni, Nek, kami nak bagi undi kepada Perikatan Nasional. Kerana Datuk Seri Ismail Sabri banyak buat benda-benda baik untuk kita orang muda. Pula. Maknanya mereka beranggapan bahawa Ismail Sabri ini kerajaan Perikatan Nasional. Memang betul pun. Kerajaan itu nama keluarga Malaysia, tetapi ia consist of 114 orang yang dulunya merupakan kerajaan Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin. Sekejap, Dok. Adakah bermakna banner yang dinaik keluarga Malaysia itu mempengaruhi anak-anak muda ni? Itu juga menyebabkan orang keliru. Mereka beranggapan bahawa mereka nak undi kerajaan Ismail Sabri, mereka undi Perikatan Nasional. Padahal yang mereka suka bukan abah kau. Yang dia suka ialah Datuk Seri Ismail Sabri. Ada juga. Ada juga. Ada setengah-setengah tu marah dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Yang jadi sasaran BN juga. Yang tu pandai pula dia cari yang BN. Tetapi benda baik yang Datuk Seri Ismail Sabri buat, dia ingat itu Perikatan Nasional yang buat. Ini benda-benda yang confuse. Baik. Tahun 1904 itu saya nak mengimbangi benda ni sebab nak kait dengan 350 Datuk sebut tadi. Seorang psikologis Amerika Syarikat dinama G. Stanley Hall ada mengumpas mengenai storm and stress.
pergolakan dan stres untuk usia remaja ni. Katanya di usia remaja lah masa-masa pergolakan yang penuh dengan konflik dan buaian suasana hati, di mana fikiran, perasaan dan tindakan akan berkisar di antara kesombongan dan kerendahan diri, kebaikan dan godaan serta kegembiraan dan kesedihan. Saya ingin menyebut tentang tahap kebaikan dan godaan itu. Adakah seperti yang Datuk sebut tadi, godaan tawaran sebanyak 350 untuk mengundi, bolehkah itu dianggap sebagai remaja yang sedang konflik fikiran, perasaan dan tindakan? Bagi saya lah, bagi saya, anak-anak muda ni, ianya macam cultural shock. Satu kejutan budaya. Mereka tak pernah berada di posisi yang penting untuk menerima rasuah. Mereka tidak pernah menjadi kaki tangan awam, contohnya, yang mungkin boleh dipohon untuk meluluskan sesuatu ataupun memejamkan mata yang membolehkan mereka menerima sogokan. Tak pernah berlaku. Mereka tidak pernah berada di dalam posisi yang boleh menyebabkan diri mereka itu disogok. Ini kali pertama. Ini kali pertama dalam sejarah hidup mereka. Saya rasa bukan setakat orang muda je yang mungkin akan goyang. Kalau pergi ke orang yang berusia 30 hingga ke 40 tahun pun, silap-silap mereka pun goyang. Malah ada yang tak fikir panjang, yang 40 hingga 50 tahun pun, mungkin mereka tidak menggunakan apa yang biasa diajar oleh Tuan Guru Nik Aziz. Tuan Guru Nik Aziz kata, bagi gula kacau. Bagi piti ambil. Bagi kain pakai. Beli kain pakai. Tapi undi pas. Tapi kali ni lain. Ada setengah-setengah daripada mereka ni, bila dah dapat tu, mereka masih lagi bagi undi kepada Perikatan Nasional dan pada PAS. Dan ini amat menyedihkan kita. Sebab dah wallahi tadi. Kalau mereka ni cerdik sikit, sebenarnya wallahi ni tak komplit. Dia sepatutnya wallahi wa billahi wa tallahi. Betul tak? Dan ada tapi dia punya. Pasal pemimpin PAS yang mengajar dia orang ni, dia tahu bahawa level anak-anak muda ni, dia tak faham tentang benda ni. Jadi mudahlah mereka ni ditipu. Bukan setakat mudah disogok, tetapi mudah ditipu. Ini pun menyebabkan, dan kita ada satu lagi elemen yang menyebabkan kita kena terima hakikat bahawa salah satu sebab kenapa undi-undi Perikatan Nasional ini meningkat ialah kerana kejayaan doktrinasi PAS ni. Doktrinisasi. Mereka berjaya mewujudkan satu pemikiran bahawa kalau bersama dengan PAS, maknanya bersama dengan Islam. Ini orang muda masih lagi tak boleh membezakan. Mereka tak tahu bahawa PAS itu adalah sebuah parti politik saja. Mereka beranggapan bila bersama dengan PAS, kita berada di dalam sebuah jemaah Islam. Sedangkan hakikat dan realitinya, PAS hari ini adalah PAS yang jauh berbeza dengan dulu. Dulu mereka ni berjuang, berdakwah untuk memantapkan kefahaman orang tentang Islam. Tapi hari ini kita lihat dari segi keputusan-keputusan yang mereka ambil, jelas menunjukkan mereka ni lebih memandang dunia berbanding dengan akhirat. Kalau kita lihat mereka dah kalah di Melaka, kita pujuk, kembalilah bersama dengan kita. Tak nak. Mereka nampak dana politik yang boleh ditawarkan oleh Muhyiddin. Di Johor, lepas kalah pilihan raya di Johor, kita ajak, marilah bersama dengan kita. Padahal masa tu Ismail Sabri dah menjadi Perdana Menteri. Kalau setakat jawatan Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri pun boleh bagi. Kalau setakat nak royalty minyak di Terengganu, Datuk Seri Ismail Sabri pun boleh bagi. Tetapi yang dia nampak depan mata dia, ialah dana politik. Mereka tahu bahawa cash is king. Hari ini sebenarnya, yang betul-betul menggunakan cash is king tu, bukan kita. Hari ini yang sebenarnya betul-betul make use of the policy yang cash is king tu ialah Perikatan Nasional dan PAS. Baik. Bila Datuk sebut tentang PRN Johor dengan Melaka tadi. Ketika itu bangga
pemuda UMNO sendiri dan BN buat kenyataan bahawa orang muda, undi orang muda sudah kembali kepada Barisan Nasional. Betul. Tapi tidak berlaku dalam PRU15. Ya. Kenapa? Sebabnya kerana kita delay election itu sendiri. Kalau misalnya pada ketika itu, selepas saja pilihan raya Johor, kita buat pilihan raya. Kita masih ada lagi campaign manager kita, Datuk Seri Najib Tun Razak. Ya. Aura dia tu pun sedikit sebanyak memainkan peranan dalam memastikan kemenangan kita, baik di Melaka, begitu juga di Johor. Dan dia membantu banyak. Bila beliau tidak ada, ada sikit suram. Suram kita punya kempen pilihan raya. Keduanya, berlakunya sabotaj dalaman. Kita tak nak cerita panjang lah, tapi kita ringkaskan. Tindakan melengahkan pilihan raya itu menyumbang kepada kekalahan teruk kita. Saya dah cakap ni 5-6 bulan sebelum pilihan raya. Saya kata lagi lama parlimen ini, lagi lambat dibubarkan, maka apa saja yang berlaku dalam pilihan raya, keputusan buruk itu harus dipertanggungjawabkan terhadap orang yang menangguhkan pilihan raya. Saya dah sebut benda tu 5-6 bulan sebelum pilihan raya. Siapa yang patut dipertanggungjawab? Saya tak nak cakap lah apa ni, saya tak nak menuduh sesiapa. Tetapi yang ada kuasa untuk menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda dan Pertuan Agong ialah Perdana Menteri. Tetapi Perdana Menteri tidak membuat keputusan itu seorang. Terus terang saya katakan bahawa beliau pada ketika itu banyak mendengar angin-angin syurga daripada manusia macam Syahidan Kasim. Beliau mendengar angin syurga daripada manusia macam Isyamuddin Tun Hussein. Mereka mendengar apa yang diperkatakan oleh Anwar Musa. Mereka mendengar daripada manusia macam Tajuddin Rahman. Jadi itu sebabnya akhirnya peluang untuk melihat BN menang dengan cemerlang kalau pilihan raya diadakan selepas pilihan raya negeri Johor. Hampir malam. Dan akhirnya bila Datuk Najib sudah dipenjarakan, kita lihat Rafizi pula dinobatkan sebagai Timbalan Presiden PKR. Maka apa peranan yang dimainkan oleh Rafizi juga menjejaskan keputusan pilihan raya Barisan Nasional. Tok, sebelum Tok pergi jauh, Datuk sedar tak selepas saja Najib dijatuhkan hukuman penjara, saya rasa tak sampai sebulan keputusan membubarkan parlimen dibuat. Adakah dengan memenjarakan Najib itu dengan Perdana Menteri ataupun kerajaan ketika itu mengharapkan mereka ni akan menang usaha? Dan kenapa? Saya masih ada lagi tindakan mahkamah kat atas saya. Saya ada court injunction. Itu tajuk sudah masuk dalam court injunction. Kalau saya sebut malam ni, bukan saya je yang kena court injunction, kena contempt of court dengan NR Channel kena sekali. Baik. Kita simpan dulu soalan itu. Okey, Datuk sebut tadi nama-nama ini. Kenapa Zahid Hamidi disalahkan? Sampai itu sebabnya sebenarnya kalaulah macam contohnya bekas ketua penerangan UMNO Syarif Hamdan, dia sepatutnya dia tak boleh meletakkan beban kesalahan kepada Datuk Zahid seorang. Kita masuk dalam pilihan raya sebagai satu pasukan. KJ dulu sebut baru dia sambut. Ianya sepatutnya menjadi collective responsibility. Betul. Tanggungjawab bersama. Ianya juga boleh dipersalahkan ke atas ketua penerangan UMNO. Dah tahu kau tu naib ketua pemuda. Ketua penerangan lagi. Nak diterima jawatan ketua penerangan tu kenapa? Ketua penerangan bukan satu jawatan yang kecil. Kamu adalah nadi penerangan parti tu. Dan dalam keadaan dia pegang jawatan ketua penerangan, dia terima pula sebagai pengarah ekonomi Perdana Menteri. Itu jawatan sepenuh masa. Macam mana kamu nak jalankan ketiga-tiga amanah ni dengan baik? Sudah pasti akan ada yang tercecer. Bila yang dikejar tak dapat, yang dikendung akan kececeran. Jadi benda ni, kalau misalnya dia lihat benda ni, meletakkan kepentingan parti mengatasi segala-galanya, mengatasi kepentingan peribadi, mengatasi kepentingan nak terus kekal menjadi Perdana Menteri, nak terus kekal menjadi Menteri-Menteri Kabinet, nak terus kekal menjadi pengarah ekonomi Perdana Menteri, nak terus kekal menjadi pegawai-pegawai Perdana Menteri dan Menteri-Menteri.
Kalau semua orang meletakkan kepentingan parti itu mengatasi kepentingan peribadi, hari ini kita tak perlu berkongsi kuasa. Tetapi kita kena terima hakikat setiap sesuatu yang berlaku di atas kehendak Allah Ta'ala sudah pasti ada hikmah di sebaliknya. Amin. Jadi kita belajarlah melalui kesilapan kita yang lepas. Kalau kita tengok yang belakang banyak sangat pun tak guna. Let's move forward. Ada setengah-setengah orang cakap, dulu kau kata Anwar Ibrahim macam ni. Saya masih tak berganjak daripada apa yang saya katakan sebelum pilihan raya. Dan saya mau melihat parti saya menang secara bersendirian. Dan kita memerintah secara bersendirian. Tetapi, setelah kita berusaha, last kali rakyat memilih untuk tidak membenarkan sesiapa juga membentuk kerajaan. Dan bila Kebawah Tuanku memutuskan supaya minta PN bekerjasama dengan PH dan PN menolaknya. Akhirnya Kebawah Tuanku menitahkan supaya Barisan Nasional bekerjasama dengan PH. Nak bentuk kerajaan. Dan sebagai sebuah parti yang selama hari ini mendukung institusi diraja, takkan kita nak menolak. Dan bagi kita sebenarnya bekerjasama dengan PH in long run, untuk jangka masa panjang, ianya menguntungkan kita. Kerana selama hari ini kita hanya bergantung kepada kekuatan fixed deposit kita orang Melayu. Kita gagal untuk menarik sokongan masyarakat bukan Melayu. Dan ini menyebabkan kita tidak inklusif. Ini menyebabkan parti kita ni dilihat macam menjaga bumi putera saja. Dengan gandingan baru hari ini, Barisan Nasional yang ditunjangi oleh UMNO yang mempunyai keahlian di kalangan orang Melayu paling ramai di Malaysia. Dengan Pakatan Harapan yang mendapat sokongan majoriti orang bukan Melayu di Malaysia. Cuba bayangkan gandingan dua pihak ini. Pihak yang mewakili orang Melayu campur dengan pihak yang mewakili bukan Melayu. Mereka bekerjasama. Apa cabaran yang kita tak boleh lalui?